Nama saya Evelyn Ambrose, Nometrix BP 241602994. Hari ini saya akan mengajar kamu macam mana mau install Mendeley di desktop kamu. Oke, so first kita pergi Google and then search www.mendeley.com.my. And then after dia keluar macam ni, kita akan create account di sini. Lepas dia macam ni, dan kamu tulis je email dan password kamu lah. Next step, kita akan install Mendeley di desktop. So, kamu pergi je di Google balik dan type download Mendeley desktop. Dan lepas keluar begini, kamu klik je yang ini dan kamu tengok yang recommend for your system dan klik yang itu. Lepas kamu klik itu dan siap download, kamu open jatuh file and then dia akan keluar macam ni. Lepas dia keluar macam ni, kamu isi je balik email dan password yang macam kamu isi sebelum tadi lah. Then after keluar begini, maksudnya kamu sudah selesai untuk install Mendeley desktop. Okay, next kita akan install Mendeley Reference Manager. Di sini kamu tekan je button yang download now. Then after dia keluar begini, kamu tekan to download now for Windows. After dia siap download dan kamu tekan je to yang file lah yang di sini tuh. Okay, after this kita sudah selesai lah. Okay, so the final step is kita mahu install web importer lah. Okay, kita tekan je yang ini web importer and then tekan yang get web importer for Chrome. Lepas dia keluar begini dan kita tekan to add to Chrome dan add to extension lah. So basically kita sudah siap lah untuk yang ini. Hai semua, nama saya Erik Frestel Johannes, bernomor card matrix BP 241603005. Dalam video ini saya akan memberi panduan ringkas tentang cara mencipta folder baru dan menambahkan artikel ke pustaka dalam Mendeley desktop. Bagi mencipta folder, tahap pertama, buka aplikasi Mendeley desktop. Pada panel sebelah kiri, klik butang create folder, kemudian masukkan nama folder baru Anda. Contohnya artikel penyelidikan. Kemudian klik enter untuk menyimpan. Maka folder baru Anda sudah tercipta. Kini kita akan beralih kepada cara menambahkan artikel ke pustaka dalam Mendeley desktop. Sini terdapat 3 keedah yang digunakan untuk menambahkan artikel ke pustaka. Antaranya ialah keedah menggunakan file, keedah drag and drop, atau dalam bahasa Melayunya ialah seret dan lepaskan, dan keedah yang terakhir yaitu secara manual. Untuk keedah yang pertama yaitu keedah menggunakan file, lihat panel sebelah kiri paling atas yang ini, kemudian klik butang Add Files. Lepas itu, pilih dokumen yang ingin ditambahkan, and then klik Open. Maka dokumen itu telah berjaya ditambahkan ke folder dalam Mendeley desktop. Begitulah cara keedah pertama dilakukan. Next, keedah kedua yaitu keedah drag and drop. Pertama sekali, kecilkan terlebih dahulu setingkat Mendeley desktop. Kemudian, buka File Explorer dan kecilkan juga setingkatnya supaya proses keedah ini mudah dilaksanakan.
Kemudian pilih dokumen yang hendak ditambahkan. Selepas itu klik kiri untuk menyeret dokumen dan lepaskan dokumen itu dari komputer Anda terus ke folder dalam Mendeley Desktop. Maka dokumen itu telah berjaya ditambah ke folder. Begitulah cara kaedah drag and drop dilaksanakan. Kaedah yang terakhir yaitu secara manual. Caranya ialah buka File Explorer, kemudian pilih dokumen yang hendak ditambah. Selepas itu klik kanan dan pilih Open with Mendeley Desktop. Secara otomatis dokumen itu akan ditambah ke dalam folder dalam Mendeley Desktop. Setakat ini itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada rakan-rakan. Nama saya Ainul Alia binti Jumain dari grup I akan mempersembahkan cara untuk menggunakan web importer Mendeley. So, benda yang pertama yang rakan-rakan perlu buat untuk menggunakan web importer Mendeley ini ialah masuk ke dalam Chrome. Pastikan gunakan Chrome ya. Tak perlu gunakan Microsoft Edge ataupun Firefox dan lain-lain. Okey, sesudah masuk Chrome, kita akan type Mendeley web importer. Okey, Mendeley web importer. Apabila ada keluar pada ni, tekan link paling atas tu dan dia akan keluar paparan macam ni lah. Paparan macam ni. Tekan yang warna merah tu, get web importer for Chrome, dan dia akan keluar pergi tab macam ni. Saya sebenarnya sudah download Mendeley ni, jadi nanti rakan-rakan tinggal tekan bahagian warna biru ni, dan lepas rakan-rakan dah tekan benda biru, warna biru tu, dia akan keluar add extension. Lepas tu tekan je add extension tu dan dia akan letak dekat sini lah. Nah, lepas tu kalau macam nak gunakan Mendeley web importer tu dah senang lah, sebab dia dah letak dalam extension Chrome kita. Jadi untuk menggunakannya ialah dengan melalui Google Scholar. Contohnya saya masuk Google Scholar dan saya type Sleep and Academic Performance. Sleep and Academic Performance ni berkaitan dengan tajuk kajian grup kami lah. Jadi saya akan tekan salah satu link, dan apabila dah keluar benda macam ni, kita nak ringkaskan dia dan simpankan dia dalam library web importer ni, kita tinggal tekan add extension tadi dan tekan Mendeley web importer. Okey, tekan Mendeley web importer tu kita dah tengok journal article Sleep and Academic Performance Measuring the Impact of Sleep. Lepas tu boleh tekan add to Mendeley. Nah, lepas dah tekan tu, kawan-kawan boleh tengok sama ada dia ada masuk ke atau tidak dalam library kita dengan tekan view library tu. Ini adalah contoh, maksudnya dia dah ada dalam library Mendeley kita lah. Jadi apabila kita nak buat apa-apa rujukan, takut hilang ke nanti, jadi boleh rujuk balik je dalam Mendeley punya library tu. Jadi itu adalah salah satu cara yang kita akan gunakan dengan web importer Mendeley itu. Sekian, terima kasih. Saya Ezra Kuling, BP 24160317. Seterusnya akan menerangkan ataupun menjelaskan langkah-langkah untuk membuat semakan artikel ataupun dokumen, iaitu cara membetulkan tajuk artikel, buku, nama penulis, jurnal, tahun terbit, volume, issue dan page, dan yang terakhir cara menaip nama penulis Malaysia. Yang pertama, buka Mendeley Desktop dan pilih salah satu file yang telah
di-download dan diletakkan pada file My Library. Oke. Yang pertama, lihat pada bahagian atas, yaitu tajuk artikel. Kita boleh menukar tajuk ini kepada yang kita kehendaki. Contohnya, saya akan menukar tajuk ini kepada huruf besar. Setelah itu kita akan lihat pada author ataupun penulis bagi artikel ini. Kita lihat pada bahagian page di bawah. Di sini tertulis nama author bagi jurnal artikel ini. Oke, sudah betul. Seterusnya kita pergi kepada tajuk jurnal. Nama jurnal ini adalah International Journal of Asian Social Science. Nama jurnal ini terletak pada bahagian atas buka surat pertama bagi artikel jurnal ini. Setelah memastikan nama jurnal betul, kita beralih kepada tahun tahun 2017 dan volume 7. Volume ini dia merupakan dia merujuk kepada tahun penerbitan jurnal tertentu. Biasanya ianya akan berubah setiap tahun. Manakala isu pula dia merujuk kepada nombor edisi dalam setiap volume ataupun tahun yang menunjukkan bilangan keluaran jurnal dalam tahun tersebut. Kita boleh mendapatkan volume dan isu pada bahagian atas dan bawah muka surat pertama artikel kita. Di sini kita dapat lihat volume bagi artikel ini adalah 7, manakala isunya adalah 10. Sudah betul, dan kita akan cek bagi page. Page bagi artikel ini akan bermula pada muka surat 891 dan berakhir pada 897. Seterusnya yang terakhir, saya akan menunjukkan cara-cara untuk menulis nama penulis Malaysia. Kita pergi kepada author. Contohnya, saya akan menulis Abu Bakar. Abu Bakar Muhammad Yusuf. Bagi menulis author bagi penulis Malaysia, kita tidak perlu memecahkannya kepada first name ataupun last name. Contoh di sini Abu Bakar Muhammad Yusuf, kita tidak boleh mengambil hanya nama keluarga yaitu Muhammad Yusuf kerana ianya akan menyebabkan format rujukan yang salah. Jika sudah memastikan nama tersebut betul, kita tekan pada bahagian sending bagi memastikan perubahan yang kita sudah buat sudah disimpan dalam akaun. Bagi nama penulis Malaysia ini juga, kita tidak boleh menggunakan nama gelaran seperti doktor ataupun prof. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Nadira, nomor matriks BP 241101113. Saya akan tunjukkan macam mana cara untuk memetik rujukan
membuat parafrasa, how to insert the citation, merge the citation, and how to insert the bibliography. Terus, untuk memetik rujukan kita pergi Mendeley Reference Manager and kita tekan add reference, tekan tu, lepas tu import files, and then kita pilihlah mana file yang kita mau berkaitan topik yang kita pilih. Contoh sini saya pilih impact of sleep duration on academic performance. Kita tunggu dia upload. So sudah masuk dalam kita punya reference manager. So sekarang kita move on to how mau parafrasa sentence. Ini contoh petikan saya sudah ambil. Kita ambil satu sentence. Kita ambil satu ayat. Lepas tu kita copy lah. Kita paraphrase dia ni pakai any website yang boleh guna. Website yang saya guna sekarang ialah Quillbot, website Quillbot, which is easier untuk buat paraphrasing. So buka Quillbot and just paste the sentence lah yang kita sudah copy tadi. Lepas tu tekan paraphrase, kita tunggu and tekan refresh balik, and ya, ayat sudah di paraphrase dan kita boleh ubah lagi ayat tu, modify dia lah. Okay, lepas tu bila sudah siap kita boleh tekan copy full text. Just copy and pergi ayat yang sebelum ni and just tukar dengan ayat yang baru lah. There go. Itu ayat yang sudah di paraphrase tadi. Okay, itu untuk paraphrasing. And sekarang kita move on to next task, how to insert the citation. Okay, kita pilih dulu di mana kita mau letak. Tekan bahagian reference. Okay, tekan insert citation and kita boleh insert the title kita maulah supaya senang untuk cari. Just copy the title and go back to the insert citation. Just wait. Pasti kita paste di situ. Dia akan keluar and kita klik OK. So there you go. Itu akan keluar dia punya citation lah. Okay, itu untuk insert citation yang untuk satu rujukan. So now next task, how to merge the citation. Merge citation ni kita kasih gabung dua citation yang saling berkait tapi dalam satu ayat. Jadi kita tengok macam ni cara dia. Kita go back to insert citation, go to Mendeley, kita pilih artikel yang berlainan dari yang sudah kita pilih tadi lah, tapi yang berkaitan topik. Ini antara artikel yang saya jumpa berkaitan topik kami. So saya pilih ini dan sudah keluar tu tekan cite di bahagian atas and automatically dia akan keluar di situlah. So kita tekan kedua-dua citation yang sudah ada. Okay, kita pilih tu. Lepas tu tengok ada merge citation di sana and just click dia. Okay, so that's how to merge the citation. Dia ada dua rujukan dalam satu ayat, macam tu. And the last task, how to insert the bibliography. Ini senang sahaja.
di sini kita sudah ada bahagian insert bibliografi di atas. And jika kita mau kasih masuk, kita just tekan to insert bibliografi based on format yang kita mau lah. Contoh sini format yang saya buat ialah format APA edisi yang ke-7. Kalau kita pilih format lain pun dia akan automatically buat untuk kita. Ini contoh dia. Oke, ini format lain. Tapi format yang saya pilih ialah APA 7 edition. So, yeah, this is how the bibliography will look like. And yeah, that's all from me. So thank you for watching.